Terima kasih Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, selaras peraturan semasa yang ditetapkan dalam arahan perbendaharaan dan pekeliling perbendaharaan, semua syarikat yang ingin berurus niaga dengan kerajaan hendaklah berdaftar dengan Kementerian Keuangan Malaysia. Pendaftaran akaun Kementerian Keuangan ini adalah terbuka kepada syarikat firma perunding yang ingin bertransaksi dengan kerajaan berdasarkan kod bidang pendaftaran tertentu. Sebagai kawalan dan seterusnya menyokong dasar keutamaan kepada syarikat Bumiputera, syarikat hendaklah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebelum penarapan syarikat Bumiputera diberikan kepada syarikat yang berdaftar. Bagi memastikan kesahihan status syarikat, Kementerian Keuangan telah menetapkan supaya lawatan menentu sah perlu dilaksana untuk menentukan sama ada syarikat layak diberikan status Bumiputera tidak tertakluk kepada dokumentasi sahaja. Untuk makluman, hingga 30 September 2023, sebanyak 108,870 syarikat berdaftar dengan Kementerian Keuangan. Jumlah ini adalah termasuk 57,316 syarikat berstatus milikkan tunggal. Daripada 57,316 syarikat milikkan tunggal yang berdaftar tersebut, 27,335 syarikat telah mendapat taraf Bumiputera atau 48%. Kementerian Keuangan komited dalam mempermudah urusan pendaftaran selaras dengan prinsip-prinsip perolehan kerajaan iaitu accountability awam, ketelusan, nilai faedah terbaik, persaingan yang adil dan saksama. Terima kasih. Baik, sila Gua Musa. Okey, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan yang cukup panjang lebar lah, lebih daripada kehendak soalan. Jadi pada saya soalannya adalah memfokuskan kepada syarikat pemilikan tunggal. Jadi sebagai contoh kita orang Melayu Bumiputera milik tunggal, syarikat di daftar SSM bukannya firma. Sedangkan dah tahu IC tu dah kita submit. Masa permohonan pertama dia ni dah orang Melayu Bumiputera. Kenapakah perlu ada permohonan kedua untuk mendapatkan status taraf Bumiputera? Pertama, yang keduanya saya nak tanya soalan tambahan saya, Tuan Yang di-Pertua, sejauh manakah peranan Kementerian Keuangan, maksud saya campur tangan Kementerian Keuangan dari segi penilaian tender-tender yang telah dikeluarkan ataupun ditender oleh kementerian-kementerian lain. Sebagai contoh, tender yang telah isu baik Kementerian Pendidikan Malaysia, katanya ada campur tangan daripada Kementerian Keuangan untuk penilaian tender. Dan yang keduanya, kalau kita tengok pada zaman-zaman... Soalan yang tadi, dua ya kan? Soalan? Tak, dua. Ini baru yang kedua. Dah tanya dah tadi? Dah. Ada dua dah? Tak. Maksudnya yang tadi soalan kedua. Berapa soalan semua sekali? Dua. Yalah, maksudnya yang kedua lah tu. Silakan Menteri. Okey, terima kasih. Patutnya Tan Sri soalan tambahan ni satu, tapi dua. Tapi kalau mereka beri lebih pada itu pun, yang mana boleh kita jawab ya. Ya, betul. Syarikat apa yang dipanggil sebagai syarikat milikkan tunggal, katalah namanya Ali bin Abu, tetapi untuk kita memberi taraf Bumiputera ada syarat-syarat lain, iaitu contohnya sekurang-kurangnya 51% daripada pekerja hendaklah terdiri pada Bumiputera. Katalah syarikat Ali bin Abu Enterprise, dia ada 10 orang pekerja. Kalau 9 orang bukan Bumiputera, dia tak dapat taraf Bumiputera. Satu lagi, pengurusan keuangan hendaklah dikuasai oleh Bumiputera. Walaupun dia syarikat Ali bin Abu, tapi kalau orang lain yang menguruskan keuangan, dia tak dapat. Satu lagi, gaji caruman kumpulan wang simpanan pekerja secara kumulatif hendaklah dikuasai oleh Bumiputera. Jadi, hanya kerana syarikat tunggal tidak bermakna dia boleh dapat taraf Bumiputera. Itu jawapan. Kemudian dari segi campur tangan tender-tender di kementerian lain oleh Kementerian Keuangan, tender-tender yang di bawah 100 juta ringgit itu diputuskan oleh kementerian-kementerian yang berkaitan. Tender-tender di atas 100 juta ringgit baru diurus oleh Kementerian Keuangan dan kementerian yang berkaitan.
Terima kasih. Untuk Soalan Speaker, tambahan Yang Jelebu. Berhormat. Silakan Yang Berhormat. Jelebu untuk Speaker. Silakan. Terima kasih Datuk Seri Speaker, panjang umur, sihat badan. Amin. Datuk Seri Speaker, sebelum saya mengupakan soalan, boleh saya mengalu-alukan Datuk Speaker? Silakan. Terima kasih. Ini baru sah. Saya Jelebu ingin mengalu-alukan delegasi daripada MRSM Kuala Kelawang Jelebu yang diketuai oleh Timbalan Pengetua Kecemerlangan Akademik bersama dengan guru dan juga pelajar 40 orang, Speaker. Selamat datang ke Dewan Rakyat. Moga menjadi pemimpin negara masa hadapan, insya-Allah. Datuk Speaker, soalan tambahan saya, Yang Berhormat Menteri, contoh Abu bin Ali. Tadi contoh Ali bin Abu, saya bagi contoh Abu bin Ali pula, yang digunakan oleh pihak ketiga untuk menubuhkan syarikat untuk untuk mendapatkan hak dan keistimewaan Bumi Putra. Dan sampai satu ketika di dalam negara kita, Datuk Menteri, Timbalan Menteri, ada puluhan ribu syarikat pemilik tunggal mendapat status Bumi Putra yang tidak mempunyai status ataupun transaksi perniagaan buat kesekian lama dan dibiarkan begitu sahaja tanpa ada tindakan automatik daripada pihak kementerian untuk wind out syarikat ini apabila tidak ada transaksi perniagaan. Pemilik perniagaan ini akan menghadapi masalah untuk mendapatkan bantuan dan juga beberapa perkara yang diberikan oleh pihak kerajaan. Soalan saya, adakah pihak kementerian mempunyai perancangan untuk memberi tempoh-tempoh tertentu kepada sesebuah syarikat untuk bergiat aktif? Jika tidak ada sebarang transaksi bagi tempoh tertentu, akan tertutup dengan automatik. Terima kasih, Speaker. Silakan Yang Berhormat Menteri. Ya, itu kerja SSM. SSM bukan bawah Kementerian Keuangan. Walaupun ya, sebagaimana yang YB Jelebu, terima kasih atas soalan tambahan. Syarikat-syarikat diguna oleh pihak ketiga, ya. Kita tahu bahawa perkara itu memang berlaku. Itu sebab untuk memastikan tidak diguna oleh pihak ini, kita ada kaedah untuk memberikan taraf Bumi Putra. Pertama, hendaklah memohon. Kemudian daripada permohonan itu, Pusat Khidmat Kontraktor PKK di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan menyemak dokumen dan pergi melawat secara fizikal tanpa dimaklumkan pada syarikat yang berkaitan. Kalau dimaklumkan, nanti ada perubahan-perubahan. Jadi kita buat spot check kepada syarikat-syarikat itu. Kadang-kadang ya, banyaklah perkara-perkara yang saya tak ada lah nak cerita perkara yang tak baik itu, tetapi banyak perkara yang tak baik berlaku, dikatakan taraf Bumi Putra tetapi sebaliknya. Seterusnya, Kementerian Keuangan akan menyemak secara atas talian ini di bawah portal e-perolehan. E-perolehan ini boleh diakses sekarang pun kita boleh tentang semakan online oleh unit pendaftaran syarikat di bawah Kementerian Keuangan yang mengenai e-perolehan. Kemudian sijil dikeluarkan oleh MOF. Sijil dikeluarkan taraf Bumi Putra itu oleh Kementerian Keuangan. Untuk kerja-kerja kontraktor jalan, jambatan, binaan, ia diuruskan oleh CIDB di bawah Kementerian Kerja Raya. Itu kementerian lain untuk CIDB. Kita di Kementerian Keuangan untuk jaga perkhidmatan dan bekalan, dan ada 22 kod bidang. Saya tak perlulah sebut 1 sampai 22 itu yang kita berikan taraf Bumi Putra kepada syarikat-syarikat. Sekali lagi, Yang Berhormat Jelebu, untuk tempoh-tempoh tertentu, wind up company dan sebagainya, itu kerja SSM kementerian lain. Terima kasih.